شأن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. حسبنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره. قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. Katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka itu, unzuru, mana perhatikan dan lihat olehmu dan fikir olehmu akan barang yang ada ia di dalam 7 petala langit dan bumi, daripada segala ayat dan tanda yang menunjuk ia atas wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan unzuru, mana perhati olehmu, tilik olehmu, zahir dan batin kamu, maza, apa yang ada dalam kejadian langit dan bumi, iaitu minad dalail. Kalau ahli syariat, kalau ahli sufi dia ada itu mazhar, mana cermin. Mazhar ay mahalu zuhur. Semua makhluk ini dipanggil langit bumi, tempat terang zahirnya tanda kebesaran, keagungan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab benda tu ada benda rangkaian yang tidak boleh putus, antara khalik dengan makhluk, antara asar dengan muassir. Ketahui olehmu maka manakala engkau tetap akan musyahadah hingga jadi berkekalan ia dengan ketiadaan ikhtiar. Itu tanda dia dah duduk tempat tu. Maknanya bukan lagi dia ikhtiar, bahkan sudah jadi sebagai satu benda yang mantap bagi dia. Daripada engkau lagi atas yang demikian itu, seolah-olah ia jadi tabiat dan perangai yang tetap, tiada lupa dan lalai sekelip mata pun. Itu dia kata fi kulli lamhatin, ya, wa nafasin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu naklah berada dan tiap-tiap lamhah, kelipan mata, wa nafasin, tiap-tiap nafas, ya, setiap kelip mata kita memandang keesaan Tuhan dan duduk dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanamkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga terbuka. Sehingga apa? Sehingga terbuka antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kurang buka dia dengan mimpi, itu paling kurang, ya. Betul, dalam hadis sahih Nabi kata mar'ani fil manam fasayarani yaqazatan. Siapa yang lihat aku dalam tidur, dia akan lihat aku secara jaga, ya. Rasulullah yang berpindah jasad dan di Madinatul Munawwarah, ada pun rohani Rasulullah SAW meliputi segala dunia. Rohani baginda, ya, dia tidak mati, dan kita roh manusia pun tak mati, sentiasa, bahkan lebih hebat daripada waktu biasa. Waktu pada selawat dia, Rasulullah jawab, beri salam dia pada Nabi, raddal alaihi ruh, Allah kembalikan roh dia menjawab. Maka satu dunia setiap saat orang berselawat kepada baginda sallallahu, Rasulullah menjawab. Dan bila kita salam ya assalamualaikum, kita rasakan kita bersama dengan dia, dan suara kita didengar oleh baginda sallallahu, sabit hadis sahih. Siapa yang beri salam, suara dia tu akan dibawa sampai oleh malaikat. Setengah riwayat dibuka terus, Rasulullah dengar daripada kampung sekian-sekian
sekali. Kalau naik 2 kali, kalau 1000 kali sehari, kalau 10,000, 20,000, tiap hari nama dia naik, Masya Allah. Tiap-tiap kali dia beri salam, dia selalu jawab. Dan bila kita beri salam, kita kena rasakan satu keindahan, kehebatan paling besar jawapan dari Rasulullah untuk kita. Kalau kita beri salam, dia orang besar jawab, dia kena seronok kan. Ini bukan orang besar, Nabi afdalul makhlukat, makhluk paling afdal, menjawab salam kita. Kalau tak rasa juga tu buta mata hati kan. Buta mata hati kalau tak rasakan daripada baginda punya jawapan. Kalau terbuka, dia dengar tu kan jawapan daripada baginda SAW. Rasulullah jawab salam kita tu, confirm lah jawab tu hadis sahih. Rasakan, peringkat awal kita rasakan syuur, baru dia ada kemesraan, baru dia ada kontak rohani. Kita bersalawat, kita biar ada kontak Rasulullah, jangan kat mulut je. Selawat bil qalbi ruhan wasir, baru terbuka. Itu cara bersalawat. Salatul ishkin, selawat tu menggunakan selawat kerinduan. Macam mana orang merindu dengan perempuan, dia lebih tu lagi kuat dengan Rasulullah SAW. Kerinduan dengan Nabi SAW kuat, baru cepat terbuka. Di mana saja kita, kalau seorang daripada wali besar ni, aku tidak keluar daripada pintu rumah aku melainkan di kanan ku Rasulullah SAW, di kiri kun mursyid. Itu kontak rohani. Banyak berjalan rohani, bukan jasad. Jasad ni kita baling dalam liang lahat je. Jasad yang kita jaga ni bukan main lagi makan, minum, apa makan seimbang, semua tu bungkus besok sumbatan tanah tu. Yang mahal tu ar-ruh. Jaga hayatul ruh. Jangan sibuk dengan hayatul ajsad. Kalau jahit jasad ni, orang jaga tu orang kapi, orang jaga kan, dia tak ada nilai. Yang dinilai hakikatul insan, hakikat diri manusia, yang dia tidak ada connect dengan baginda SAW, pemegang tali tajalli wa Rasulullah SAW. Selawat kerinduan. Cepat terbuka ni. Ditanda bila nak terbuka antara kita dengan Rasulullah SAW, tanda ni kerinduan tu tak boleh tahan. Dia punya rindu cukup kuat. Terus speed lagi, pum, memang terbuka. Memang terbuka. Habis. Dan ketahui olehmu, maka manakala engkau tetap akan musyahadah, mana pandang ru'yatul basariyah, rohani kita syuhud akan Allah Subhanahu Wa Taala hingga jadi berkekalan. Dia mula pun muhasabah. Selalu muhasabah, lepas tu dia naik muraqabah. Lepas muraqabah boleh pergi pada musyahadah. Muraqabah tu kita mengintai. Kata ulama, macam mana kita lihat tikus lapar, tikus kucing lapar, dia ngendap tikus. Nampak ekor tikus celah lari. Macam ni dia pun tunduk, dia fokus. Kita tepuk lantai pun dia tak lari. Itu fokus dia. Itu paling kurang sikit tu misal. Iaitu muraqabah syur. Qalbi terus raqib anna Allah yara. Muraqabah akan telah sentiasa memerhati kita. Perasaan tu ada dalam qalbi. Kita semua nak pakai qalbi. Qalbi dia pergi pada roh, sir ke atas. Jasad tak ada apa dan sangkau ini. Allah. Latihkan dengan banyak zikrullah, musyahadah, muraqabah, dan pergi pada musyahadah, pergi pada muraqabah, dia pergi pada musyahadah. Daripada engkau lalu atas dengan ketiadaan ikhtiar. Mula-mula ikhtiar, mana pun ikhtiar kita lawan, terpisah, tembak, dilalai kita terik lagi sampai peringkat dia jadi tabi'i, dia tetap. Yang demikian tu seolah-olah ia jadi tabiat dan perangai yang tetap. Dia tetap dipanggil maqam. Kalau belum tetap dipanggil hal. Tiada lupa dan tiada lalai sekali, sekelip mata sekalipun. Nasaya hasillah bagi engkau dengan dia itu fana. Dia. Mana fana? Setelah dia merasakan zauq dia dengan Tuhan, hasil daripada apa? Dia sentiasa mengekalkan pandangan qalbi dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya fana daripada melihat perbuatan itu daripada akwan dan makhluk. Fana apa makna? Lenyap, lebur daripada melihat bila apa? Bil basirah, la bil basar. Melihat semua digunakan basirah, mata dalam, bukan mata luar ni. Sebab mata luar dia tak ada hak. Al-basar la tara illal khalaq, wal basira la tara illal haq. Mata luar dia tak apa melihat melainkan makhluk. Ada pun mata dalam tu.
Mata dalam basirah, dia yang melihat, dan melihat dia bukan macam melihat mata luar. Mata luar bila lihat dia ada pihak, ada tempat, ada dekat, ada jauh, tu semua sifat makhluk tak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan laisa kamitslihi syai', itu dasar kita. Melihat dalam tu ialah syu'urul qalbi panggil. Ya, keperasanan qalbi kita menghadap pada zat yang laisa kamitslihi syai'. Maka dia menghadap tu, bila dia kuat lagi, maka keperasanan pada makhluk dihilang. Dia ada tarikan. Dia bila proses ni berlaku, bila ada jazbah, tarikan. Bila qalbi makna tu berlaku injizab, tarikan tertarik. Yang Tuhan sebut dalam Quran, Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Tuhan menarik akan orang yang ia kendaki. Dan tarikan tu berlaku dalam kesimpulan dua perkara. Sama ada dia tarik memandang akan jalan, atau dia tertarik memandang akan jamal. Ya, bila jalan mana kekerasan dia. Kita nampak mana kekerasan kehebatan Tuhan. Ya, didatangkan berbagai-bagai apa? Bala, musibah, pum, dia hantar tsunami dan habis semua. Itu ditajalikan akan jalan dia. Ya, boom, datang covid, atau dunia mogok habis. Ya, tersandar kecil je, selangga je. Itu dipanggil apa? Tajalli. Dia tajalikan, dia tunjukkan bagi kita kekerasan dia. Adapun ditunjukkan jamal. Kalau jalal gerun, kalau jamal dia serindu. Jamal apa? Ihsan Tuhan yang tak pernah putus pada dia. Dia sambung nyawa kita, dia bagi kita sihat, dia bagi kita mak nak kira tak terkira nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka benda ni bila dibuka, dia kalbi, kita akan memandang benda tu. Dia dapat berlazat memandang. Bila? Setelah dia buat kerja. Apa kerja dia? Banyakkan zikrullah, banyakkan riyadhah, ya, dan buang pandangan kepada makhluk. Farriq qalbak man akwan. Kosongkan hati kamu daripada makhluk. Bau dia melak bil ma'arif wal asrar. Ghayyib nazar al-halki ilaik. Buangkan pandangan makhluk kepada kamu, ya, ganti dengan bin nazarillahi ilaik, dengan pandangan Tuhan kepada kita. Kalbi kita rasa sentiasa, maka dia akan pergi seperingkat ke seperingkat, dia naik sampai dia akan pergi pada penghapusan perasanan dia. Itu panggil fana, ya. Bila fana, baru dia nak start berjalan. Faham tak ni? As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan rohani kita kepada hadrat Tuhan marifat, ya, dia tak akan berlaku. Dia start daripada penghapusan keperasanan. Kita hapuskan, pum, dengan dia je baru dibuka. Itu dipanggil fana. Kalau tak berlaku fana, dia jadi apa kan? Jadi benak ni. Yang menghadap pada dunia tak habis, benak dah jawab dia. Dia fana, dia hilang yang lain, dia berlazat dengan Tuhan. Ketika kita baru dibuka, pembukaan futuhat, fuyudat, macam-macam limpahan yang tidak terhingga. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, pembukaan ini berlaku walaupun kamu dah balik dalam alam barzah. Gedung Tuhan dibuka, pum pum. Itu masing-masing punya keadaan, ya. Yang penting apa? Kosongkan kalbi, itu je. Dia mensepir dua kan. Kosongkan, dia penuhkan. Padam, baru diterang. Tutup, baru diterbuka. Ya, padam, baru diterang. Padam, padamkan perasan kita dengan makhluk, baru dibuka. Ya, kita tutup, baru dibuka. Kita tutup pandangan kepada makhluk, maka dibuka dengan dia. Dia tak mahu ni. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, la yuhibbul qalbil mushtarak. Allah Ta'ala tak suka amal itu disyirik, disekutukan. Begitu ke kalbi kita. Kalbi kita tak nak, dengan dia je nak. Ya, jasad dengan makhluk tak apa. Ya, jasad kita beri. Ya, keadaan mereka apa? Mereka ni ajsaduhum ma'al khalq wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka dengan makhluk. Buatlah kerja apa nak buat, kerja biasa zahir kan. Nak ke darat, ke laut, jabat kan buat tu zahir. Adapun kulub, hati dia Tuhan nak tu. Dia nak suruh nak beri kat kita tu, pun menghadap tu. Hati dia dengan Tuhan. Itu panggil kain ba'in. Bahawa dia itulah perjalanan sifat sentiasa yang ada pada Rasulullah SAW, para Nabi, Rasul, para sahabat, tabi'in, para awliya. Itulah pakaian orang. Ya, qulubuhum ma'allah wa ajsaduhum ma'al khalaik. Jasad mereka serta makhluk, ya. Maka dia kata, jika fana pula engkau daripada melihat akan akwan. Apa akwan? Makhluk semua ni. Akwan dari jamak dari kalimah kaunin. Kaf waw nun, kaun. Maka Allah Ta'ala dipanggil apa? Mukawwin. Mukawwin maknanya yang mentadbir, yang mentakwin semua makhluk. Ya,
Tidak ada satu makhluk yang terlepas dari Allah Ta'ala. Semua dalam genggaman pengurusan dia. Jadi pandangkan benda itu bahawa keterikatan antara semua makhluk dengan Tuhannya. Bahawa kita rasa kebesaran dia maha dahsyat dan kerdilnya makhluk, untama insan kita ni. Maka jika lenyap tadi pada engkau daripada melihat akwan, melihat dengan mata dalam tu, sekali, sesekali hingga tiada lagi di dalam hati engkau itu melihat yang lain mana. Gelap, sum dengan dia je. Atau kau dapat tentang nikmat cukup besar. Jazbatun min jazabatil ilah. Satu jazbah tarikan daripada tarikan Tuhan itu, itu maknanya lebih afdal daripada amal sakalain. Amal yang memberat, dua yang memberatkan bumi. Coba dia al-ins wal jin, lebih besar daripada amal zahir jin dan manusia. Amalan dalam. Zaratun min amalil batin khairun min amsal jibali min amal jawarih. Satu zarah dia amalan batin dalam lebih berat, lebih hebat daripada segunung-gunung amalan luaran yang tak ada dalam. Sangka kosong dalam. Artinya ingat kepada akwan, pada makhluk, dan perbuatannya sesekali nasaya hasil baginya engkau bakak dengan Ta'ala. Tadi fana apa? Ru'yatullahi bila khalqin. Bila terbuka, siapa buka? Dia, bukan kita buka kan. Hakikatnya Allah Ta'ala yang tajalli. Dia buka, dia kalbi menghadap, jadi habis, lebur semua. Hilang yang lain. Atau kedahsyatan, kesedapan dengan dia. Macam orang lah tentang bila dia apa? Dia seronok, kekasih dia seronok dengan apa tuan? Dia seronok bersendiri dengan dia. Orang berkasih dia seronok dua orang kan. Apa kita nak tamam kasih kita, jadikan kita dengan dia je. Jangan campur benda lain. Kita dengan dia je. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Telah ada Ta'ala dan tidak ada serta yang lain dengan dia. Tunggal, maka kita pun menunggalkan dengan dia. Baru dapat satu keistimewaan. Tapi kalau kita ibadat bukan dengan dia, masuk dengan orang, buat ibadat kita nak tunjuk ke orang, buat ibadat kita nak suruh orang tahu, suruh orang puji, itu habis lah. Masuk longkang ni dan habis, tak ada pakai. So, masuk tong sampah lagi. Kita dengan dia habis. Baru dia dapat satu rahsia kelazatan. Maknanya rahsia kemanisan, kelazatan yang sangat hebat bila kita boleh duduk dalam maqamul infirat, ketunggalan dia dengan Tuhannya. Dia tak ada langsung dalam kalbi daripada makhluk, tak ada. Hatta yastiwa indahu al-madah, sama bagi dia orang puji ataupun wazam, orang keji, tak ada apa. Sebab apa? Dalam kalbi dia tak ada tempat, dia tak buka tempat untuk makhluk, melainkan dia menghadap syuhud kepada Allah Ta'ala. Baru dia akan dapat kelazatan istimewa. Tapi dalam kalbi ni orang banyak ke orang tu, tak dapat kan, tak apa, bau langsung. Tak dapat bau, tak ada. Dia tahu, sebab dia kena buang dalam. Imanu mar'un la yakunu mutakammilah hatta yarana naskal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna, dia takkan jejak makam makrifat sebenar, sehingga dia lihat orang, semua makhluk macam dia lihat unta. Lihat unta tak ada apa. Kita lihat unta, dia rasa apa kan? Pakai baju cantik, baju koyak, sifat terbalik pun tak ada apa. Sebab dia tidak ada dalam kalbi itu. Dia orang ni bila cinta dia mula, dia akan ada satu tunggalan. Apa biasa ucapan dia? Engkau ada dalam hatiku. Tadi kan, kalau orang kata kan, kau jangan bimbang, orang lain tak ada dalam hatiku, kau ada dalam hatiku. Itu maksud dia. Itu menandakan dia kasih. Kau ada dalam hatiku. Sekarang ni kasih sebenar apa? Huwallah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hatiku melainkan itu maksud. Itu boleh berjalan kan. Dia duduk situ, baru dia rohani dia boleh pergi. Kalau tak duduk situ lagi bangkitan, tak benar, Tuhan tak buka. Tidak akan dibuka futuhat kepada dia. Buat imanan macam tu biasa, kosong. Tak betul menghadap. Dapat sikit-sikit, lepas tu hilang. Sikit hilang. Dia tak tepat betul. Sebab dia kata kena buang. Itu panggil riadah. Dan nak buang tu bisa satu daripada terbuangnya satu keperasanan kepada satu keperasanan bila berlaku satu hal itu dia terbuka rahsia kebesaran, dan kebesaran tu terasa dengan Tuhan bila diinjek. Kita injek suntik dengan apa? Dengan zikrullah. Sebab zikir kita sebut sama ada asma' dia ataupun awsaf, sifat. Semua nama-nama Tuhan dan sifat itu menunjuk kepada keagungan, kehebatan, kedahsyatan yang maha dahsyat, kebesaran Tuhan.
Dan bila kita zikir dengan syuur betul-betul qalbi, dia pergi tekan terasa, dia sentap situ rasa pun habis hilang yang lain, ya. Lepas tu kadang-kadang zikir tengah jazbah, kadang orang zikir pum dia menjerit pada dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bila dibuat majlis zikir dan ya, kadang berpuluh yang pengsan pada dia. Ada yang jalan tu pada dia. Wah, kalau buat macam tu peranjat orang. Ya. Kita ambil orang jakun di rimba yang pakai cawat ni, ya, bawa dia pergi ke LCC, naik ke di atas lift macam tu, ya, kita tekan dia melawung di dalam tu. Oh, ini apa ni? Dia tak pernah mengalami akhwal, ya, akhwal pembaharuan kehidupan bandar tu kan. Mula dia masuk je cengang kan, orang Islam Melayu panggil apa, macam rusa masuk kampung. Dia tak pernah tengok. Dia tengok, memang menjerit ni. Ni apa? Satu, dia panggil apa? Jazbah, tarikan akan berlaku. Bila tarikan tu berlaku, akan lahir, pum. Maka kita latah mulut dia macam-macam tu keluar. Sebab terperanjat. Keterperanjatan dia melihat keindahan dahsyat. Itu dengan makhluk. Macam mana kita nak kata bila hati tu diinjizab ke Tuhan? Oh, lagi. Itu yang berlaku jazbah. Ya, tengah zikir dia menjerit, Allah, kadang pingsan pada internet. Kemudian ada persoalan, benda ni berlaku ke zaman Rasulullah SAW? Dia orang tanya kan, ya, ada berlaku ke benda ni zaman sahabat? Ada berlaku. Jadi pum, apa pengsan zikir ni apa? Dia jawab dalam kitab Mabhasul Asliyah, senang jawab. Kita ingat payah nak jawab kan, dia jawab senang je. Humul mutahharun, 2 batal dia jawab habis. Ya, dia jawab mudah je. Humul mutahharun, hum, siapa dia? Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutahharun, orang yang suci qalbi dia. Ya, hasil dia dekat dengan Rasulullah SAW tu, nur baginda SAW mendidik mereka bersih qalbi daripada makhluk. Maka dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Dia pandangan keselapan yang kita dapat sikit tu, dia dah pakai sentiasa. Macam orang duduk di bandar, dah biasa kan, tak ada apa. Dia tengok bangunan 50 tingkat ke apa, biasa kan. Berapa hari-hari dia tengok. Maksudnya itu jadi kebiasaan dia. Jadi kebiasaan sahabat dengan Allah Ta'ala sentiasa tak putus. Sebab itu sebagaimana tiap-tiap Rasul adalah Nabi, maka tiap-tiap sahabat adalah wali. Semua sahabat itu waliullah, bukan syarat sebarang. Jadi mereka dah biasa buat. Dia jawab, humul mutahharun, mereka tu orang yang telah suci qalbi dia sentiasa menghadap Tuhan. Nak banding dengan kita, oh jauh lah. Ya, kita ni ibarat nak panggil apa, jakun rimba. Ya, yang bergelumur dengan ya, keadaan-keadaan yang tidak menarik ke arah dia. Bila terbuka sikit, tu dia rasa tu injizat terberlaku. Itu perjalanan kerohanian ni. Sebab tu benda ni kena tanya orang ahli ni. Siapa dia ahli ni? Arifina billah, ya, orang-orang arif. Sebab tu kita pakai kitab-kitab dia orang untuk menyemak, ya, menyemak perkara-perkara, akhwal-akhwal yang berlaku daripada pengalaman mereka. Sebab ulama Sufin satu keistimewaan, dia bukan teori kan, dia pengalaman praktikal yang berlaku, suluk dia sebagainya, atau dibuka. Benda ni yang dinukilkan dalam kitab perjalanan yang telah dirasa. Orang merasa cerita dengan orang tak rasa tentu lain kan. Ini bukan satu hikayat, ini satu pengalaman rohani yang dilalui oleh arifina billah, orang yang benar-benar mengenali Tuhan di kalangan para aulia illahi ta'ala. Maka jika fana pula engkau daripada melihat akuan sesekali hingga tiada lagi dalam hati engkau itu melihat daripada akuan. Artinya apa? Ingat kepada akuan, mana makhluk, dan perbuatannya sekali nasihat hasil pula engkau akan baka dengan Allah Ta'ala. Baka apa? Kalau fana itu makna ru'yatullahi bila khalqin, maka baka itu makna ru'yatul haq tapi billah. Faham tak? Memandang makhluk dengan Tuhan. Dia takkan pandang makhluk kosong, makhluk dia tak ada. Ya, makna ini kesimpulan dia, makna dia sentiasa memandang keterikatan makhluk dengan Tuhan. Itu maksud dia. Dia lihat makhluk billah dengan Allah. Billah ay bi qudratillah, bi iradatillah, bi ilmillah. Ya, semua makhluk terikat dengan ilmu Tuhan, dengan iradat Tuhan, dengan kudrat Allah Ta'ala. Dia rasa tu, bukan tahu.
Tahu semua dah tahu kan, rasa tu semua pagi. Benda ni akan membawa satu perubahan besar dalam jiwa dia, kelazatan, kenikmatan dia dengan Tuhan ni. Dia rasa jalal, jamal Allah Ta'ala maha dahsyat. Situ berasa lazat. Bermula fana dan baka itu, iaitulah dua hal yang sangat mulia, dua hal yang dua makam lah. Bagi mereka itulah ahli syuhud, orang yang telah dibukakan pandangan dalam. Kerana adalah kedua-duanya itu dipanggil faedah musyahadah. Bila disebut musyahadah akan berasalah dua perkara tadi, fana wal baqa. Artinya hasil keduanya daripada latihan musyahadah akan Allah Ta'ala. Dan setengah mereka itu yang musyahadah, mana yang memandang kalbi dia akan sifat Allah Ta'ala yang zahir ia di dalam mendapat mereka itu akan sifat akwan. Setengah daripada mereka arif billah, dia syuhud di musyahadah akan sifat Allah Ta'ala. Contoh dia ilmu, iradah, kudrah. Ini benda yang bersangkut dengan akwan. Maknanya sebelum ada semua makhluk, semua dah siap ada dalam ilmu tu, ilmu Tuhan. Dia panggil apa tuan-tuan? Ta'aluk inkishaf. Azali lagi dah siap. Kemudian iradah mana taksis. Ta'aluk iradat mana peranan iradat, taksis menentu. Bila Tuhan tentu, azali siap dah semua tu. Semua dah siap. Dan tiba masa dia dijadikan oleh kudrah dia, dia panggil tanjizi hadis. Jadi tidak ada satu benda yang terlepas dengan Allah Ta'ala. Wallahu muhitun bikulli syai'in. Muhit maknanya meliputi. Tidak ada satu benda terlepas. Jadi benda tu yang kita pandang, lagi terang kita memandang lagi nampak jelas kebesaran, keagungan dia maha dahsyat. Akhirnya terselam pandangan pada makhluk. Itu dipanggil fana. Itulah tiap-tiap sifat yang tertentu bagi zat Allah Ta'ala. Betul, kalau kita murakabahkan akan segala asma' Tuhan 99 tu habis ni. Tiap-tiap saat Tuhan mentajalikan 99 nama dia tu. Kita dapat rezeki, itu nama dia Ar-Razak. Luas sikit rezeki, nama Al-Basit. Kemudian dia tarik balik, itu nama dia Al-Qabid. Semua nama dia tuan, mana lagi? Semua daripada dia. Maknanya terselah dalam cermin akwan. Sebab dia panggil semua, dia panggil tuan anwaru sifat. Semua makhluk dipanggil nuru sifat. Anwar sifat makna apa? Kesan daripada ta'aluk sifat Allah Ta'ala. Semua makhluk dipanggil anwar. Bila nur nampak, ataupun dengan membayangi wujud makhluk, membayangi kewujudan Tuhan. Iaitu tiap-tiap sifat yang tertentu ia bagi zat Allah Ta'ala juga pada hakikatnya. Dan jika dibangsakan akan dia kepada akuan sekalipun, maka itu atas jalan majaz juga. Dan itu seperti kudrah. Kita ada kudrah, Allah Ta'ala ada kudrah. Allah Ta'ala ada al-iradah, kita pun ada iradah. Allah Ta'ala ada ilmu, kita pun ada ilmu. Allah Ta'ala hayat, kita hayat. Dia sama, ada basar ada, kita pun, dan seterusnya. Sama? Oh, tak sama. Yang kita punya majaz. Apa mana majaz? Pinjamnya, ambil nama dia panggil, bukan hakiki. Ambil nama. Ada pun Tuhan bukan majaz, dia hakiki. Apa benda ambil nama tuan? Yang mudah, air pipe. Tuan-tuan pergi kat luar, kau buka kan, ambil satu bekas, orang panggil air apa tu? Air pipe. Dia tanya, pipe ada air ke? Dia pening balik jawab. Mana pipe? Dia tunjuk batang besi. Batang besi ni ada air. Mana ada air? Kalau batang tebu boleh kan. Batang tebu tuan-tuan perah dia keluar air tebu. Kalau batang besi tu pergi dekat hardware, beri dia batang, kita pun pula dua orang. Melecet tangan kita, tak keluar air. Bukan ada air besi, kering garing. Tapi kenapa orang nak kata tu air pipe? Padahal bukan air pipe, air takungan. Kalau sana duran tunggal kan. Oleh kerana dilalukan dia ambil nama panggil majaz saja, ambil nama. Oleh kerana tu Allah Ta'ala jadikan hikmat, dia jadikan usaha dan ikhtiar. Usaha kita, ikhtiar kita adalah makhluk daripada kejadian Tuhan. Dia Tuhan letak kat kita tu nampak macam kita punya, jadi sandar kat kita. Bila dia usaha baik, maka dia beri pahala. Itulah bila dia usaha sebaliknya, dia beri pun sebaliknya. Sandar je. Pada hakiki, huwallah.
kata dia. Sebab tu Tuhan sebut Quran, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kita semua. Jadi makna kita riadah, mujahadah, zikir, fokus murakabah sampai terasa, nampak af'al daripada kita berjalan tu rasa dari dia, ibadat tu semua rasa dari dia. Kita semayang rukuk i'tidal terasa af'al Tuhan. Baru dia betul tadi golongan muwahhidin hakikatan, orang yang mentauhidkan pada hakikat. Sebab hakikat wujudan sebenar ialah milik dia. Setengah daripada musyahadah mereka itu akan sifat Allah yang zahir, ia dalam mendapat mereka akan segala sifat akuan. Jadi mana kudrat insan ialah cermin memandang kudratillah, iradatul insan cermin kepada iradatullah, ilmu insan mencerminkan kepada ilmu dan seterusnya. Oleh kerana itu dalamkan, hapuskan maknanya pandangan kudrat makhluk, matikan pandangan kudrat makhluk dalam memandang kudratillah, matikan iradat makhluk dalam memandang iradatillah. Mana bila dia memandang syuhud dengan mata dalam, dia akan segala sifat Tuhan tersebut, sifat ma'ani contohnya, maka tenggelam ma'ani makhluk, tenggelam, confirm dia tenggelam daripada syuur, keperasaan dia akan hilang bila ditajalli memandang ke hak Tuhan. Tapi kalau tak hilang lagi, bermakna dia belum masuk tajalli. Tajalli itu belum berlaku. Sebab tu perasaan makhluk lagi, dia masih nampak bayang. Sebab apa nampak bayang? Sebab apa dia fokus bayang kan? Sebab masih jauh kan? Kita berjalan nampak jauh tu bayang apa tu pandang. Waktu tu fokus bayang. Bila dia dekat, buka di pintu pap, nampak kawan kita. Dolah rupanya. Bila dah dolah dia, kita pandang bayang tak? Takkan dah depan kita pandang bayang ni, kau ni apa aku depan kau pandang bayang ni. Dah berdepan pandang bayang, faham tak ni? Maknanya bila ternampak Tuhan dia, bayang hilang. Itu maksudnya. Bila dibukakan musyahadah dengan Tuhan, tenggelam makhluk ni habis. Itu maksudnya. Tapi selagi nampak bayang, bermakna dia masih jauh. Selagi hati dia dengan terikat dengan makhluk, masih nampak kudrat makhluk, iradat makhluk, ilmu makhluk, itu jauh lagi tu. Dia sampai dia tenggelam. Tenggelam tu dipanggil hapus panak. Dan di situ baru dia akan rasakan kehebatan Allah yang maha dahsyat. Dan ketika itu hati dia akan terikat terus dengan Tuhan, dia tak pandang pada makhluk lagi dah. Dan bila berlaku begitu, maka selamatlah dia daripada segala sifat-sifat mazmumah. Itu dia begitu. Dia pergi kat situ. Bila tak dia dengan Tuhan, dia tak akan pandang makhluk. Bila dia tak pandang makhluk, apa jadi? Ketika kita berlazat dia dengan Tuhan, bi fal yafrahu, dengan aku naklah kamu gembira. Bila dia berlazat dengan Tuhan, hati tak pandang makhluk, kena tak sifat mazmumah? Sifat mazmumah, riya, ujub, semua takabur, ego tu bila kalbi menghadap pada makhluk. Tapi kalau kalbi dia dah hijaz sab, dia menghadap terus atas, habislah. Itu sebab dia kata pamada mal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azim la yumkinu ay yakhruju min awsaf an-nafsi al-laimah. Selama hamba tu belum lagi terbuka musyahadah kalbi dia dengan Tuhan, takkan dia boleh hilang sifat mazmumah. Sedang bila tajalli dia hilang, pum. Itu maksudnya. Selama dia pandang bayang, dia tak nampak Tuhan bayang. Kalau dia nampak Tuhan bayang, habis tenggelam yang lain. Mana selama dia tidak syuhud akan Allah, begitulah keadaan terpusing. Bila pam terbuka, dia habis. Di situ baru dia akan rasa satu nikmat yang luar biasa, yang tidak ada taranya dalam dunia. Sebesar-besar nikmat, sehebat-hebat nikmat bila terbuka engkau dengan dia. Dia terbuka kita dengan dia. Mana syuhud musyahadah kita dengan Allah Ta'ala yang disyaratkan dalam hadis sahih, anta budallah ka'annaka tarah wa idam takun tarah wa innahu yarak. Habis. Dan basar dan karam dan rahmah dan afwan dan ghafran dan insan dan ihsan dan ma'un, mana bantuan, dan ata, pemberian. Ketiga itu apa? Hilang sekali. Pemberian daripada makhluk tak nampak dah. Tu dia nampak minallah, semua minallah. Baru dia rasa hebat, sedap intan. Yang tu disuruh pada Nabi Daud AS, bi fal yafrahu wa bi zikri fal yatana'amun. Ya Daud, sampaikan, ya Daud, kulli siddiqin, sampaikan kepada orang yang siddiq hati betul dengan Tuhan. Pada duduk makam siddiq dia akan terbuka ni. Berdalilkan pada hadis ni. Bi falyaf, dengan aku naklah kamu gembira. Satu, wa bi zikri falyatana'amun, dan dengan zikrullah kamu rasa nikmat. Bila seorang sudah merasa nikmat dengan zikrullah, kalau dia tak zikir rasa tak duduk, sedap. Satu, kemudian dibukakan mesra lazat dengan Tuhan, maka dia akan duduk makam arifin billah. Baru dipanggil dia duduk makam arif
billah. Dan satu lagi, dan barang yang lain daripada yang tersebut itu daripada segala sifat yang tertentu bagi Allah Ta'ala hakikatnya. Dan last sekali dia pergi pada tuan, la maujud illallah. Habis tu padam habis semua tu. La maujud hakikatan, tidak ada yang wujud pada hakikat melainkan dia je. Sebab wujud yang ada sekarang termasuk kita ni bukan hakiki, dia panggil majaz, sandar. Allah, minta lah malam-malam dia bangun malam-malam pukul 3 pukul 4 tu menangis dengan Tuhan. Ya Allah, tariklah qalbiku supaya mengenal engkau dengan sebenar kenal. Ya, dengan sebenar kenal. Dia sebenar kenal memang tak lupa, dan dia berjalan, dia duduk sentiasa kun ma Allah, hati dia sentiasa dengan Tuhan dan sentiasa belazat memandang kehebatan Tuhan yang maha dahsyat. Maka manakala zahir sifat Allah Ta'ala di dalam mendapat engkau akan sifat akuan dia tengok dia orang kaya kan, yang orang panggil kaya, dia tak pandang tu dia pandang kan. Yang kaya al-ghina hakiki huwa Allah, yang kaya sebenarnya ialah Allah, sebab dia pemilik. Yang ada pada kita bukan milik dia, jutawan ke apa semua yang ada pada bukan dia punya, tu semua pinjaman. Sebab tu kalau tuan terik habis semua ya. Siapa yang beri? Dia al-mu'ti nama dia ya. Kalau dia terik pun nama dia juga al-qabid, semua dia kan? Dari dia, dengan dia, kepada dia. Habis ya, dari dia, dengan dia, kepada dia. Baru dia masuk tauhid betul. Dari dia minallah, kul kullum min indillah, katakan semua dari Ta'ala. Sekarang dengan dia, bi kudratillah, bi iradatillah, semua tertikat dengan dia. Dan akhirnya balik inna lillahi wa inna ilaihi rah, semua balik. Habis semua hak dia dan padam. Baru dipanggil tiada. Bila tiada engkau, baru nampak dia. Ya, bila tiada engkau, baru engkau dengan dia. Maknanya dia tak boleh duduk dengan lain-lain. Kanallah wala syai'a ma'ah, telah ada Ta'ala pada azal, tidak ada suatu serta ni. Mana Tuhan tak mau dia diserta pada lam walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satu yang setara dengan dia. Maka manakala zahir sifat Allah Ta'ala dalam mendapat engkau akan sifat akuan, sifat makhluk, jawab dia apa? Nasai jadi hilang, lenyap, dia buka hilang dan fana ya. Sifat akuan dia dalam musyahadah engkau akan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecantikan Nabi Yusuf aja menghilangkan keperasanan, kesedaran rasa sakit ya. Nabi Yusuf minta tu dipotong putus tangan ya. Tuan-tuan ambil pisau balik kan, iya macam mana tu tak melawung gitu. Tapi hilang rasa tu, rasa sakit tu hilang, dipadamkan oleh rasa kecantikan jamalul Sayyidina Yusuf alaihissalam. Itu belum lagi Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW lagi hebat, dan nur dia lagi kuat, padam habis ya. Kalau naik atas dengan Tuhan di sini, Tuhan habis lah. Sebab apa? Kita boleh nak terbayang, sebab benda ni bukan boleh nak kata lagi, tak boleh, tak tertulis ya. Pena nak menulis, tak terucap, ibarat lisan yang nak ibarat kedahsyatan kenikmatan bila ditajalli, pum, habis ya. Sebab tu boleh dapat lazat dengan Tuhan, dia dapat lazat dengan Tuhan. Kesan lahir dia pun dan ibadat dia Masya Allah. Cicit Rasulullah SAW si Ali Zainul Abidin, gelaran tu Zainul Abidin tu gelaran pangkat orang ni, perhiasan ahli ibadat Zainul Abidin. Sebab apa? Satu hari dia sembahyang 1000 rakaat kan. Rahsia dia kan itu, rahsia dia ya, rahsia dia sekali itu, kemanisan, kelazatan dengan Tuhan dia dapat. Orang bila makan sedap, dia makan 2 pinggan tak perasan 3 pinggan. Sebab tu sedap kita nak tu, rasa syukur. Kalau tak ada tu paksa slow makan, tak selera. Lauk sedap, orang makan 2 pinggan, dia sepinggan tak habis. Rupanya apa? Demam panas rupa. Dia demam. Begitulah rohani, bila demam dia tak boleh connect dengan Tuhan, payah. Demam apa? Dengan penyakit apa? Dia kena virus hubbud dunia, hubbul mal, ru'yatul khalqi. Oh, banyak penyakit. Memandang makhluk, dia tak pandang Tuhan. Itu jadi tersangkut. Jadi tembak dengan zikir supaya karat tu hilang, maka dia cantik balik. Ibarat cermin yang kelam tadi dah jadi bersinar. Ketika itu sedap dia memandang tadi. Dan dikatakan fana itu kata la hayy alal haqiqah illallah, la hayy, tidak ada yang hidup pada hakikat. Mana kena kait dengan hakikat yang sebenar. Sebab yang lain lawan dia majaz. Ada hidup tapi majaz
Apa nak beza majaz dengan hakiki? Yang hakiki dia tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu hakiki. Zat Tuhan dan sifat Tuhan dia tidak ada permulaan dan dia tidak ada berkesudahan. Dia bersifat dengan kidam wal baqa. Itu wujud hakiki. Itu mudah-mudah dia. Lain daripada Allah Ta'ala, semua wujud dia bukan hakiki sebab dia tak bersifat dengan kidam, dia bersifat dengan hudus, baharu. Dan dia tidak sifat dengan baki, dengan baqa, dia bersifat dengan fanin, fana. Itulah dia. Wujud hakiki, wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan. Mana wujud dia adalah asliyun, bukan maknanya arid baru datang kan. Bila baru datang orang kontrol dia. Siapa kontrol kita? Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala tak ada siapa kontrol dia. Bahawa wujud dia asli, dia pemilik sebenar. Sebab tu salah kalau tanya siapa jadikan Tuhan. Orang tanya siapa jadi Tuhan, tu orang gila. Itu soalan syaitan. Ada hadis, syaitan akan tanya, dia bisik, siapa jadi langit bumi? Allah. Siapa jadi ni? Allah. Last sekali, siapa jadi ke Allah? Ya, kalau siapa jadi Allah, serupa kita dengan Tuhan sama, tarak kita pula kan? Tuhan tidak ada istilah tu. Dia bukan dijadi, dia pencipta. Dia bukan dijadi, tapi dia penjadi mana. Habis. Wala alima fil haqiqat illallah, dan tiada ada yang mengetahui pada hakikat melainkan Allah Ta'ala. Mana ilmu yang ada pada makhluk ilmu majaz baru datang. Tuhan bagi kita. Ada pun ilmu Tuhan tu hak dia hakiki asli. Sebab tak sama. Ilmu dia meliputi segala-galanya. Ilmu kita terhad. Ada dapat sikit, ada dapat banyak, begitulah. Kemudian hilang pula. Dia tua je nyanyuk, habis pun hilang. Nak baca dia tak ingat. Dia sentak dia. Bukan sebab tu pinjaman, bukan hak dia. Allah Ta'ala hak dia. Walal qadir alal haqiqat illallah, dan tiada yang kuasa pada hakikat melainkan dia. Sebab dia yang menjaga segala-galanya. Demikianlah dikatakan bagi segala sifat yang lain daripada sifat yang tersebut. Maknanya apa? Matikan baru hidup. Mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Mati ada dua tu. Mati jasad, hissi. Mati yang kita nak ni mati maknawi. Mati pada makna. Jasad hidup tapi dalam tu kita matikan. Sebab berpunca daripada matilah berlakunya pertemuan. Ya, Nabi Ibrahim AS bila malaikat maut nak ambil nyawa dia, dia sahur malaikat maut, ada kekasih nak ambil nyawa kekasih. Wah, tu penganjat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim rujuk pada Ta'ala, ya Allah, ni Ibrahim cakap macam ni, macam mana ni? Ya, Allah Ta'ala bagi satu pam TKO terus. Cakap dengan Ibrahim, ada kekasih tak nak jumpa kekasih. Habis. Itu Allah Ta'ala bagi TKO terus. Bila Nabi Ibrahim, malaikat jumpa balik Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kata, adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Nabi Ibrahim kata apa? Sekarang juga kau tarik nyawa aku, jangan tangguh. Sekarang gitu. Sebab apa? Nak berjumpa mesti mati. Mati buang jasad, tak dan liang lahat. Roh kita sumpah. Baru dia layak. Sebab yang layak liqa bertemu dengan dia. Ya. Izzud dunia apa? Ya, bil iman wal ma'rifah wa izul akhirah bil liqa'i wal musyahadah. Itu kalam Syekh Abu Hasan Asyazili. Ya, Imam Tariqatul Syaziliyah, guru bagi Sayyidi Ahmad Ibn Idris. Dia kata apa? Izzud dunia, kemuliaan di dunia apa mulia dia? Ia telah bil iman, dengan ada iman, wal ma'rifah, iman dan ma'rifat. Mana siapa tak ada iman atas dunia, tak ada makrifat ke Tuhan, tak ada iman, jawab dia orang tu tak ada kemuliaan, orang paling hina. Siapa dia? Al-kafir, tu orang paling hina kan. Tiba-tiba kita pula rasa orang kafir tu mulia. Oh, silap gitu. Orang tak ada nilai kan. Bahkan Tuhan sifat orang kafir, inna syarrad dawab, sesungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Tu ayat Quran kan. Bukan kalam saya, itu kalam Quran. Al-Quran kata apa? Inna syarrad dawab, sesungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Siapa dia? Alladzina kafaru, Quran kata. Ialah orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Itu standard dia kan. Kemudian wa izul akhirat, dan kemuliaan di akhirat apa? Bil liqa, dengan bertemu, wal musyahadah. Ini dia. Jadi mana nak liqa, kenapa? Padamkan unsur jasmani, simpan jasad sangka tu dalam liang lahat tu, baru dia diizinkan. Itulah hakikat insan. Ya, yang ada sebenar kita ni siapa ni? Roh ke jasad? Ya. Tuan-tuan kalau mati, kita mati kan. Dah terbaring jasad kita kan. Kita kenang kita dah mati, kita payah nak ingat mati. Ya. Sekarang anak-anak kita balik daripada KL, Johor ke mana kan, Kuala Lumpur ke balik, mayat kita terbaring. Orang rumah kita bercakap dengan anak-anak, tuan bapak engkau dah tak ada. Biar anak kata apa, kan ada tu.
Dah tak ada lah, dia kata. Yang ada siapa tu? Jasad ke roh? Yang ada jasad, tapi dia kata tak ada. Yang ada sebenarnya ialah roh. Yang bercakap sekarang dia apa? Roh. Kalau dia keluar je habis kan. Dia keluar, dia tenganga je. Dalam fiqah kata sunat kita tutupkan balik mulut dia yang tenganga je, mata, sebab mata dia menyaksikan keluarnya dia. Dia terik daripada ujung kaki sampai lutut, lutut sampai pusat, pusat sampai ghargharah, malam yugharghir. Sebab dia keluar hakikatul insan, roh tu keluar. Mata pun pandang dia pergi dan dia keluar je habis tenganga. Dia apa tak ada dah. Dia orang hebat ke apa semua dah hilang habis. Tinggal sangkar, dia mandi, bungkus, semayang jenazah, pikul, sumbat dalam tanah. Itulah dia. Dia dah balik. Dia ni nak balik biar dia selamat, biar dia pakai betul-betul kan. Ya, itulah kita nak jaga biar dia cantik. Cantik dia apa? Dengan makrifah akan Allah. Ya, jadi bila mati baru dia boleh pergi. Sekarang mati yang kita nak sini mati pada makna, iaitu matikan tuntutan nafsu, matikan kelalaian, baru dia hidup, maknanya kontak rohani dia dengan Allah Ta'ala, baru dia cantik hidup dia. Itu dia antara kena riadah, mujahadah. Yang paling besar apa? Minta pertolongan daripada Allah Ta'ala supaya Tuhan buka, insya-Allah. Kemudian ada pun sifat yang tertentu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Fa inna khairal kullahu bi yadi wa anta bina rabbuna. Alhamdulillah. Subhan